Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wattaba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan sambung bacaan muka surat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surah Al-A'raf ayat 23. Ayat 23. Muka surat 153. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasa libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Kita ambil suara muka je. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yaumiddin, amma ba'. Masih di awal surah Al-A'raf didatangkan cerita yang sangat popular dalam Al-Quran. Daripada awal Baqarah lagi telah menceritakan tentang awal ciptaan Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana Nabi Adam digoda oleh iblis sehinggalah Nabi Adam tertipu dan sehingga dikeluarkan daripada syurga dan dicampak ataupun diturunkan ke muka bumi ini. Itu kisahnya. Setelah Nabi Adam tertipu dan termakan daripada pohon tersebut yang dilarang oleh Allah Ta'ala mendekatinya, memakan dari pokok tersebut. Pokok yang kita selalu sebut dalam kitab-kitab tafsir lain sebut khuldi, yang bermakna pokok kekal. Sebab syaitan yang menamakan, syaitan kata kalaulah engkau makan daripada pohon ni, engkau akan kekal dalam syurga dan akan jadi malaikat dalam syurga. Kan? Jadi malaikat kekal dalam syurga. Tapi kata Abdullah bin Abbas, pokok tersebut namanya sunbulah. Pokok sunbulah. Tapi tak apalah, tak kisahlah pokok tu nama apa pun. Tapi ada satu pokok yang dilarang. Tetapi Nabi Adam tergoda juga dengan godaan yang mulanya kepada Hawa. Iblis mula goda Adam, tak makanlah kita kata. Goda Hawa, Hawa lah yang pujuk Adam sehingga kedua-duanya terjebak. Dan sebenarnya walaupun berlaku kita nampak macam salah Hawa, salah Adam, tapi bukanlah kesalahan tu boleh diletakkan kepada mereka. Tapi sebenarnya adalah Allah telah rancang, telah takdir berlaku macam tu. Kenapa? Kerana memang dalam ketetapan Allah manusia ni hidup dia bukan di dalam syurga. Hidupnya kat bumi. Jadi itu namanya takdir. Allah telah atur takdirnya begitu sehingga berlaku kesilapan. Dah jadi sebab bahawa Allah keluarkan daripada syurga. Jadi setelah kesilapan tersebut, maka Nabi Adam kata, qala rabbana zalamna anfusana. Ini menunjukkan bahawa manusia alim manapun, soleh manapun, pasti ada ketika dia terjebak dengan kesilapan. Malah kalaulah mungkin sepanjang hayat tu, kalau dia berhati-hati sangat sampai tak naklah buat salah dosa ni, silap pun tak nak, kan? Tapi tetap Allah rancang bagi. Ada juga silap dia, ada juga silap dia, ada juga terkena dia, tersalah tak sengaja, jadi juga. Kadang-kadang kita merenung kita cakap baik dah dengan mak, tapi balik-balik, ada benda tersilap juga. Silap cakap dengan mak kita, silap cakap dengan orang soleh, silap cakap dengan kawan, kan? Ada. Sengaja Allah buat yang itu. Dalam hadis Nabi sebut, kalaulah
kamu wahai anak Adam, kalaulah manusia ni tak ada langsung buat salah, satu kumpulan manusia tak ada salah langsung, nescaya Allah hapus manusia tersebut. Allah datangkan manusia lain yang ada silapnya dan ada taubat dia, ada istighfar dia. Berarti bukanlah Allah benci pada manusia yang tak buat dosa sampai Allah nak mati buang buat ni, ganti yang lain lah. Tak, nak sebutnya mustahil. Mustahil manusia langsung tak ada dosa. Itu cerita malaikat maksum. Nabi lainlah, para nabi. Dan para nabi bukan satu kumpulan manusia. Dia seorang je dalam kumpulan manusia. Satu umat mungkin seorang, dua orang je. Kan? Lain pada nabi takkan maksum. Pasti ada silap. Kan? Itu lumrah kebiasaan kita. Maka jangan kita nampak silap dia tu, kita berjajah berpuluh tahun duk ungkit silap dia yang tu. Tah dia dah bertaubat. Memang ada lah kadang-kadang terjadi juga, terkena juga, tersilap juga, taubat lagi. Itu manusia. Yang ni yang Allah sayang kepada hamba yang cepat sedar kesilapannya dan kembali kepada istighfar dan minta ampun dan taubat. Kembali pada Allah Ta'ala. Jadi Adam, walaupun nampak itu macam kesalahan Adam dan Hawa, tapi bukanlah kesalahan yang yang jahilnya mereka. Sengaja Allah atur macam tu, jadilah takdirnya, berlakulah qadaknya, sehingga mereka termakan dan keluar. Tapi tetap orang beriman, walaupun kita sedar Allah dah takdir kita buat salah tadi ni, tapi jangan diam diri, bertaubatlah, baru tanda kita orang beriman. Orang munafik kadang-kadang dia mengaku silap juga, tapi dia tak bertaubat. Macam syaitan, iblis ni, Allah sujud pada Adam, dia tak nak sujud, dia tahu bila tak ikut perintah Allah tu salah. Dia tahu. Itu dia alim dah. Dia tahu tentang tu. Tak ikut perintah Allah, salah. Tapi dia tak nak bertaubat. Nabi Adam silap, tapi bertaubat. Iblis buat silap, walaupun dengan sengaja, tapi dia takkan bertaubat. Kan? Siap cabar Allah pula. Ya Allah, aku bersumpah. Sumpah pula dengan nama Allah. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam ni. Kan? Dari depan, dari belakang, semua aku datang nak ganggu anak Adam. Bersumpah nama Allah, nak ganggu ciptaan Allah. Kan? Tak apa, Allah biarkan. Okey, aku izinkan. Kalau nak ganggu sila, tapi aku bagi bekalan pada orang beriman, supaya jadi perisai dia, benteng, panduan, supaya dia selamat daripada gangguan. Jadi Nabi Adam bertaubat. Maka sebab itulah tak ada manusia yang tak ada peluang bertaubat. Jangan kata, dia ni punya jahat, dosa, tak ada peluang lagi dah untuk Allah terima taubat, tak ada. Pintu taubat sentiasa Allah buka seluas-luas selagi hayat dikandung badan. Sehingga kan dikatakan selagi belum roh sampai kerengkung, masih Allah terima taubat. Kan? Kalaulah sampai kaki, sampai lutut, masih dia teringat, dia boleh cakap aku nak bertaubat, Allah terima lagi. Kan roh kita ni macam ditarik. Kan? Ni pengalaman orang-orang yang menghadapi situasi kematian, nak talqinkan orang sakit nak mati ni, kerana dia tahu ada ilmu. Jadi dia pegang kaki tu dah sejuk dah, dah habis dah, kaki dah naik dah. Roh naik dah kaki sampai ke lutut dah, sampai betis sejuk. Paha duk panas. Sekejap pergi dia meraung-raung ke apa segalanya, paha dah sejuk macam betis tadi, tapi perut dia, punggung dia masih panas. Tu nampak makin naik. Makin naik. Waktu tu kalau dia sedar, kita kata taubat, dia bertaubat, masih Allah terima taubat dia. Tapi bila dah sampai ke badan dah sejuk, kepala sini panas, sini sejuk lagi. Dah maksudnya sampai area ni dah. Yang tu nak taubat, Allah tak terima lagi dah. Malam yugharghir, kata Nabi SAW, taubat tersebut diterima oleh Allah Ta'ala selagi mana belum sampai ke kerengkung nafas. Ketika tu nafas dia jadi kasar, kuat. Kan? Jadi taubat Nabi Adam AS. Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah buat zalim pada diri kami sendiri. Jadi bila buat dosa, itu makna buat zalim. Kita terlibat dosa, itu kezaliman. Sebab apa zalim? Tak sepatut. Zalim ni maksudnya meletakkan satu benda kepada bukan sepatutnya.
Sepatutnya kita letak tangan badan kita ni dalam syurga, nikmat, sedap, cantik. Masuk balik syurga. Tapi kita buat dosa sehingga nak kena campak dalam neraka. Itu zalim pada badan kita. Zalamna anfusana, kami buat zalim pada diri sendiri. Wa illam taghfir lana, kalaulah engkau tak nak ampunkan kami, wa tarhamna, kalau tak beri rahmat pada kami. Ini rayuan. Taubat dengan merayu-rayu. Ya Allah, kami dah buat zalim, mengaku silap. Jadi dalam bertaubat mesti ada pengakuan. Iktiraf. Iktiraf tentang kita silap. Nak mengaku ke siapa? Mengaku pada Allah lah. Nak bertaubat dengan Allah kan. Kalau salah dengan orang, kena mengaku salah dengan orang. Kan? Minta maaf Tuhan, saya buat salah tadi gini. Minta ampun pada Allah. Ni buat salah, kesalahan pada Allah, mengaku pada Allah. Walaupun Allah tahu silap kita, tak sebut pun tak apa. Tapi itulah rayuan. Kan, orang dah tahu silap tapi kita cerita juga. Kita merayu, kita bersilap macam ni, buat salah gini. Wa illam taghfir lana, kalaulah engkau tak beri keampunan dan tak merahmati, tak kesian kat kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, sudah pasti kami jadi orang yang sangat rugi, kesian kat kami ya Allah. Pasti kami rugi sebenar-benarnya. Rugi sebab apa? Sebab kami dalam syurga dah. Keluar daripada syurga masuk ke bumi. Dunia yang penuh dengan ujian, susah payah, penat lelah. Syurga tak ada. Penat lelahnya, tak ada ujian. Lepas tu tak dapat nak masuk sebab Allah tak ampun. Kalau Allah tak ampun, kami tak boleh masuk balik. Rugilah kami. Kan? Jadi kita juga boleh merayu dengan ayat doa Nabi Adam ni. Kita ambil daripada Rabbana zalamna anfusana. Selalu untuk imam kita, ustaz-ustaz kita, siapa-siapa aja boleh hafal, dia baca doa ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? Rugi. Maka kita mengaku kerugian, takut menghadap kerugian, takut pada Allah Ta'ala. Maka orang yang mengaku iktiraf, ni benda yang menyebabkan Allah mudah beri keampunan. Yang pertama, iktiraf tentang silap kita. Ya Allah, aku jahil ya Allah. Aku bodoh ya Allah, terjebak dengan dosa itu ya Allah. Mintalah ampun dosamu, dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Kerana aku terlibat dengan kejahilan. Macam-macam lah bahasa yang boleh kita merayu-rayu. Dengan bahasa mulut kita, silakan. Tak ada masalah. Yang kedua, kita merayu. Tadi ni mengaku kesilapan, iktiraf. Yang kedua, kita merayu supaya Allah beri kasih sayang ni. Kesianlah kat kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Kalau kau tak kasihani kami ya Allah, tak rahmati. Rahmati itu kesian lah. Tak rahmati kami, pasti kami rugi kena bakar ya Allah. Dan timbul takut. Ada harapan, maksudnya harapan tadi kita minta, mengaku dulu. Mengaku silap. Lepas itu ada harapan, mengharap Allah ampun. Dan ada takut. Takut kalau engkau tak ampun, habislah kami ya Allah, kena bakar neraka, tak sanggup gini. Kan? Ada 3 benda, kena iktiraf. Tak iktiraf, sombong. Aku tak buat dosa, aku tak pernah silap. Ini orang sombong. Orang sombong, dosa yang kecil pun, kalau ada sombong, akan jadi besar. Allah catat dosa besar. Kan? Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka Allah berfirman, ihbitu wahai Adam dan Hawa, turunlah kamu. Keluar. Jadi Nabi Adam bertaubat ni dari bila? Dari sejak syurga lagi. Sebut ni. Zalamna anfusana. Sejak dalam syurga baru terlibat dengan kes makan. Makan dah tercabut baju dah. Tak turun lagi. Minta ampun. Tapi sengaja Allah tangguhkan pengampunannya. Sebab nak turunkan Adam ke bumi. Sampai ke bumi, dia sentiasa minta ampun. Belum Allah bagi jawapan apa-apa. Sampai dikatakan, Adam sampai di Tanah Mekah. Sampai di Arafah, baru Allah bagi jawapan, dosanya diampunkan. Sehingga Nabi Adam bila tengok cucu cicit dia ni, ada keturunan Muhammad, ada umat Nabi Muhammad. Keturunan dia, Nabi akhir zaman. Istimewa umat Muhammad. Maka dia kata, hebatlah umat Nabi Muhammad ni. Dia buat silap di mana-mana saja. Kalau di situ juga dia bertaubat, Allah terus ampun dosa. Tak tangguh-tangguh macam aku dulu.
Aku dulu taubat sejak dalam syurga tu, baru baju kena cabutnya. Dah taubat. Tapi Allah tak bagi, turun ke bumi pula. Bumi jalan-jalan sampai ke Mekah tu. Baru Allah bagi jawapan taubat. Allah terima taubatku. Ni umat Muhammad buat dosa, tempat dosa yang dia buat dosa tu pun dia bertaubat, Allah dah ampun. Allah tak tangguh-tangguh. Istimewa umat Muhammad ni. Aku masa buat dosa dalam keadaan baju syurga. Tapi silap satu, Allah buang baju syurga aku. Baju yang menutup pakaianku. Tapi umat Muhammad buat dosa dalam tak ada baju pun, dia boleh lagi pakai baju. Allah masih bagi peluang. Kan? Jadi itulah keistimewaan syariat kita umat Muhammad SAW. Ba'dukum li ba'din adu. Allah kata kau turun kat bumi, baru kau rasa kamu ni bermusuh sama sendiri. Jangan kata musuh dengan iblis. Hak tu jelas, iblis tu musuh. Dengan sama-sama kau manusia sama manusia ni akan jadi musuh. Kan? Nabi Adam ialah tak ada pengalaman, tak nampak orang. Dia ada dia dengan Hawa, tak pernah nak bermusuh. Allah kata turun mai kamu bermusuh sama sendiri. Macam mana? Baru Allah tunjuk pada berlaku anak dia, Qabil dan Habil. Walakum fil ardi mustaqarrun. Kamu duduk di muka bumi ni kekal. Ni tempat tinggal kamu selagi hidup di dunia. Ni tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan di sini tempat kamu bersenang-senang lenang sementara sebelum mati. Berseronok, bergembira dengan nikmat yang sedikit sebelum mati. Allah bagi, kan? Ya bani Adam qad anzalna alaikum qala fiha tahyaun, dan Allah berfirman lagi, di sini di muka bumi lah tempat kamu hidup, tempat kamu tamutun mati, dan tempat kamu akan dibangkitkan dari mati nanti. Sebab tu sebagian para ulama mengatakan mahsyar, kumpulnya kita setelah bangkit dari kubur di bumi ni juga. Ni dunia planet bumi ni juga. Cuma dah berubah rupa dia. Sekarang ni kan bukit bukau, laut, lembah, bukit, gunung, ganang, laut. Ada tinggi, ada rendah. Tapi nanti bila habis, Allah ratakan. Allah ratakan jadi padang yang luas, tak ada lagi gunung, tak ada lagi laut. Lembah tak ada. Rata seluruhnya tempat kita berkumpul. Fiha, Allah kata minha tukhrajun, kami keluar daripada situ. Daripada kubur kita masing-masing. Dan keluar kubur tu semua sempurna, bukanlah yang tulang hancur macam mana jadi, tak. Kembali sempurna. Kama bada'akum ta'udun. Kamu kan dikembalikan seperti mula jadi. Kita sekarang ni ada apa? Hidung, mata semua, tangan semua ni. Hidup nanti macam ni juga. Walaupun dah beribu tahun, mungkin orang tengok kita dah tulang hancur dah, tak ada apa. Tapi masa bangkit, ada balik. Ada balik pipi kita, tangan, kaki, semuanya. Kita berjalan, kita rasa pening, toyong hayang, rasa panas, rasa sejuk. Semua bergantung pada amalan kita masing-masing. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai anak Adam, sungguhnya aku telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu. Juga perhiasan. Di muka bumi itu ada siap dah. Adam, kau turun muka bumi, tempat kau hidup, mati, bangkit balik. Dan di bumi ni kami siap semua. Kau boleh cari pakaian situ. Tutup aurat Allah pesan. Pakaian guna untuk tutup aurat. Bukan pakaian untuk mendedah aurat. Bukan pakaian perhiasan untuk melawan perintah Allah. Tidak. Pakaian kau guna, perhiasan kau guna untuk tutup aurat yang telah Allah tetapkan. Dan pakaian takwa. Tapi pakaian takwa itu lebih baik. Apa dia pakaian takwa? Iaitu ilmu ketakwaan. Sebab itu orang kalau nak buat baik tapi tak ada pengisian ilmu, kebaikannya tak lama, tak kekal. Tak kekal. Dia akan semangat sekejap, lepas tu drop semangat dia, habis dia tinggal. Tidak ada pengisian ilmu. Maka pengisian ilmu itulah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Kita tahu mana yang Allah perintah, mana yang betul, mana yang salah. Kadang orang buat semangat nak tolong, semangat nak bantu, semangat nak pakaian tutup aurat, tapi dia tak tahu mana halal haram, tiru orang je. Orang pakai macam tu, dia pakai macam tu. Orang buat macam tu, dia buat macam tu. Tapi akhirnya semangat dia akan pudar.
Jadi bab pakaian ni, pakaian Allah izinkan kita nak pakai yang, yalah macam kita orang Melayu pakai kain pelikat kan. Di Mesir pakai kain pelikat, dia tengok lain macam. Apa ni kau pakai futah ni kain tuala. Dia mana tahu kain pelikat. Dia ingat kita pakai tuala, dia biasa nampak kain tu tuala lah kan. Dia orang pergi semayang mana ada pakai kain macam ni, pakai seluar tracksuit tu. Semayang penuh semua, subuh-subuh pakai seluar tracksuit. Itu pakaian dia datang semayang. Yang jubah-jubah lah, yang tak berjubah ni macam kita kan, seluar dia tak ada kain pelikat. Jadi kita pakai kain pelikat, pelik dia tengok. Oh, pelik pakai kain pelikat, lain macam kan. Jadi tak apa, nak pakai cara mana pun silakan. Yang penting tutup aurat. Yang penting tutup aurat. Perhiasan yang Allah izinkan. Itulah bukti kebesaran kuasaan Allah. Semoga Allah semoga mereka menyedari. Semoga mereka mengambil peringatan. Yang sebenarnya siap di muka bumi ni Allah siapkan kelengkapan untuk kita taat perintah Allah. Apa nak? Pakaian ada. Orang boleh cari daun, boleh buat pakaian masa zaman tu lah. Daun jadi pakaian. Lepas itu teknologi jadi kain-kain, jadi pakaian dan sebagainya. Jadi dalam bab pakai pakaian ni juga tuan-tuan, kita boleh buat pahala ni. Rugi kita pakai gitu je. Yalah, pakai tutup aurat memanglah tutup aurat tu pahala lah. Tapi kita nak pahala lebih daripada pahala tutup aurat tu. Ada lagi boleh dapat. Nabi SAW sebut, barang siapa yang pakai pakaian, dia mengucap alhamdulillahilladzi kasani. Memang panjang sikitlah ayat dia. Segala puji bagi Allah yang beri aku pakaian ini, ma uwari bi aurati, yang boleh aku tutup aurat. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku boleh jadikan perhiasan cantik-cantik dalam hidupku. Tak ingatlah nak hafal ayat ni pula. Cakap Melayu, alhamdulillah dapat pakaian. Alhamdulillah boleh tutup aurat. Jadi selain daripada kita dapat pahala tutup aurat, dapat pahala pujian pada Allah, zikir pada Allah. Dikatakan kalau kita pakai dengan doa tadi, selama kita pakai, selama tu dicatat pahala kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan satu lagi sunnah yang kita abaikan. Kita bila, yalah sampai ni musim apa kan, nak sampai nanti musim ada raya dah depan kita ni. Ni bulan apa? Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan pula. Itu raya pula, siaplah nak kira baju baru tu kan. Nak potong dah tempah dah tailor kat mana. Jangan Ramadan baru nak tempah, memang tak dana kan. Tailor tu kata dah penuh, dah tutup booking. Awal Ramadan dah tutup booking lah. Kita pun plan daripada awal lagi. Rejabnya sibuk dah nak buat baju baru. Boleh, tak larang. Cuma satu sunnah kalau dapat, iaitu baju baru yang kita buat, baju lama yang masih cantik, sedekah kepada orang yang memerlukan. Nabi sering macam tu. Ada je orang bagi baju baru, baju lama dia bagi kat orang. Tapi yang masih boleh diguna pakailah. Jangan bagi contoh macam ni kan, selalunya masjid-masjid buat kumpul dana kumpul baju terpakai. Dia hantar mai seluar dalam yang terkoyak kan. Allah, yang baju dalam perempuan yang terkoyak, rabak putih tali pun hantar mai. Ini bukan dia nak sedekah ni tujuan nak bersih rumah. Kan? Niat nak sedekah ke orang, bagi yang elok. Masih cantik, cuma mungkin kita ni nampak lusuh sikit, ataupun saiz dia lain macam. Bukan badan membesar tapi baju mengecil kan. Tak mengaku kan. Bagi tahu baju mengecil lah pula. Dulu padan, sekarang tak padan dah. Kan. Jadi boleh Nabi gembira bila kita hadiah baju kepada, maksudnya salah satu sunnah hadiah baju kan. Ataupun tak kisahlah, mungkin kita hadiah nak bagi ni, kita beli yang baru lagi bagus kan. Sesiapa yang memperbaharui baju lalu dipakai buat baju baru dan membaca ketika memakainya segala puji tadi ni, doa yang tadi, summa amada ila thawbil khalaq, kemudian dia ambil pakaian lamanya itu lalu disedekahkan pakaian lamanya, kana fi zimmatillah, dia berada di dalam perlindungan Allah.
fi jiwarillah, berada menjadi jiran Allah Ta'ala. Dia akan menjadi jiran Allah, berdekat dengan Allah dalam penjagaan Allah, sama ada ketika dia hidup sampai dia mati. Kan? Ni jangan bagi tadilah yang baju cobang cabik baru nak bagi korang. Jangan. Yang tu orang sakit hati tengok apa dia bagi macam ni. Kan? Kita bagi yang cantik, lipat seleka ke apa semua. Memang kita tak pakai dah, tu lama dah. Kan? Tapi mungkin ada orang nampak, oh cantik lagi. Tak apa, kita bagi. Masih boleh dimanfaatkan. Jadi kalau pihak masjid surau boleh buat benda tu, hantar ke tempat-tempat yang kita tahu dalam keadaan mereka memerlukan dan sebagainya, bagus kan. Tapi kena pastikanlah orang yang hantar tu jangan hantar yang buruk yang memang tak boleh pakai. Hantar yang memang cantik. Kan? Yang masih boleh diguna pakai. Maka ia berada dalam perlindungan Allah, berada dalam seolah macam berjiran dengan Allah. Berjiran ni jaga sungguh lah, Allah jaga dia, pelihara dia daripada hidupnya sampai ke mati dia. Dan libasut taqwa adalah amal saleh. Tadi ayat kata pakaian taqwa itu lebih baik kamu cari. Apa dia? Iaitu amalan saleh. Yang kita sebut tadi ilmu taqwa. Ilmu lah pemahaman kita tentang Islam. Macam-macam tafsir. Ada yang amal saleh, ada yang kata menambah keimanan. Itu pakaian taqwa. Semua tu benda yang sama, dirangkumkan sama, berpunca daripada ilmu sehingga meningkatkan iman kita dan rajin kita beramal saleh. Rajin beramal saleh meningkatkan keimanan, dan berakhlak mulia juga termasuk dalam libasut taqwa tadi. Urwah bin Zubair menafsirkan takut pada Allah. Libasut taqwa adalah timbulkan takut. Tuan-tuan, kita kena paksa diri untuk takut pada Allah. Walaupun pada peringkat awal berlakon-berlakon, tak apa. Peringkat awal, peringkat kita tatih-tatih kan, bertatih-tatih, buat-buat takut, timbul buat-buatnya. Kata Nabi SAW, kalau kamu tak boleh menangis, kata takut Allah, fatabakau, buat-buat menangis, paksa diri. Kan? Sebutlah, ya Allah, takutnya neraka, paksa bagi keluar air mata. Dan bila keluar air mata, hebat. Nabi kata dua jenis mata takkan kena asap api neraka. Jangan kata api takkan kena lah. Asap pun tak kena. Iaitu mata yang menitis, takut keluar air matanya kerana takut Allah. Kerana takut Allah. Sebab tu selalu kita kena baca neraka, azab, neraka. Nak timbul takut tu. Timbul gerun. Jangan kata, cerita neraka, tak nak dengar. Benda takut-takut tak nak. Bila kau nak takut? Tak nak dengar cerita takut-takut? Kan? Nak timbul khauf tu, kena ada. Sebab tu dalam orang soleh, bila jumpa dengan orang yang dah baik, dia takkan cerita baik-baik. Contoh, para ulama datang jumpa dengan memang pelajar-pelajar baik-baik, tak nakal-nakal ni, baik semualah. Sembahyang, sunat segala. Dia tak cerita engkau baik dah, pahala syurga dah engkau ni. Tak. Dia akan cari juga poin yang boleh orang tu takut dengan amalan dia. Hati-hati dengan amalan. Kalau kau tak ikhlas, habis terbatal kau punya amalan. Kalau kau silap dalam niat hati kau, habis semua amalan. Jadi timbul takut, alamak aku amal banyak pun boleh juga terbatal macam tu. Boleh rosak juga. Tak berani dabit dadah. Ni tak, kita mendabit dadah. Ui, aku dah sembahyang okey. Aku dah pandai baca Quran. Aku dah puasa sunat banyak dah. Apa lagi nak? Aku ahli syurga dah. Macam tu memang habis. Hangus habis semua. Kan? Jadi kena timbul, ya Allah, takutnya. Takut walaupun nak orang nampak amalan. Sehingga Nabi kata, innar rajul ada seorang lelaki, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada seorang lelaki yang beramal sepanjang hidup dia ni macam amalan memang amalan ahli syurga, sehingga orang nampak dia punya hebat, dia punya soleh, macam dia dengan syurga tu selangkah lagi je nak masuk syurga dah. Punya hebat. Kan? Amalan tip-topnya. Tapi sampai hujung-hujung hayat dia, setahun sebelum mati, atau sebulan, atau seminggu, sehari, atau sejam sebelum mati, dia buat benda yang silap, terbatal habis semua amalan dia, neraka dia, wal'iyadzubillah. Ada orang macam tu. Kan?
Jadi kita tak boleh nak confident dengan kita dah ke sini, kita dah baik, kita gini. Belum tentu. Tak tahu hujung kita tu macam mana. Allah nak ambil kira yang hujung tu. Penamat tu. Mati kita tu. Macam mana mati kita? Yang tu diambil kira keputusan paling besar di akhirat nanti. Dan ada pula orang yang buat amalan-amalan memang jahat, maksiat, ahli neraka lah. Sehingga orang nampak dia dengan neraka ni sejengkal lagi nak langkah masuk. Punya jahat. Kan? Tapi hujung-hujung hayat dia sempat taubat, dia minta ampun, meleleh mata punya takut pada Allah, mati dalam keadaan tu. Sekejap je. Jadi ahli syurga dia. Jadi kita tak tahu. Kita ni kat mana? Tah hujung kita, mudah-mudahan hujung husnul khatimah. Takut su'il khatimah, na'udzubillah. Jadi itu antara benda yang patut kita fikir ni. Supaya kita ni tak payah nak dabik dada, tak payah nak tunjuk kita punya baik. Jadi kita sentiasa ada khauf, takut pada Allah. Kerana dengan takut itulah Allah lebih sayang, Allah mudah ampunkan dosanya, dan Allah permudahkan jalan dia kepada kebaikan. Timbul takut tu. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, wahai anak Adam, janganlah kamu janganlah kamu dikalahkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan lagi, seperti mana kes telah pun berlaku pada dua ibu bapakmu, sehingga mereka dikeluarkan daripada syurga, dibuang, ditanggalkan pakaian mereka daripada syurga, sehingga terdedah aurat mereka. Wahai anak Adam, jangan kamu terjebak. Jadi ayat ni juga menganjurkan kita untuk belajar sirah-sirah lama, sirah nabi-nabi, sirah berlaku, sirah ni sejarah-sejarah lampau. Kerana banyak benda yang dia akan berulang balik. Dulu dah berlaku, sekarang jadi balik. Kalau kita mengiktibar, mungkin kita terhindar dan jauh daripada berulang daripada kesilapan. Ni dah berlaku ke Adam. Adam tersilap sikit, tergoda, habis. Kamu jangan jadi tertipu dan tergoda oleh godaan syaitan. Jaga dia. Belajar daripada sejarah silam, berhati-hati daripada tipu daya syaitan. Kan? Walaupun kita kata kita ni tak akan terlepas daripada tipu daya, memang kena juga. Iyalah. Kurang-kurangnya minimum kan. Janganlah kena tipu daya syaitan sampai syaitan ni dia nak rosakkan kita dengan berbagai-bagai cara dia. Kadang-kadang dalam cara nampak kesolehan, nampak soleh. Contoh kadang-kadang orang tu rajin bersedekah. Syaitan tak akan ganggu bagi sehingga kita tak nak sedekah. Orang tu rajin puasa sunat, dia tak akan kacau bagi engkau tak puasa. Dia suruh kau puasa lagi, puasa lagi. Alah, baru seminggu 2 hari, Senin Khamis, buatlah 5 hari. Buat 5 hari, 7 hari lah seminggu. Sebulan buat 30. Punya rajin sungguh. Okey, dah banyak meletup, dah banyak dah kita punya amalan. Syaitan kacau sikit, tengok. Engkau ni lang kampung ni, engkau lah paling hebat, kau wali dah. Mana ada orang boleh potong kau? Kan? Kau kena cerita sikit kat dia orang supaya dia orang nampak engkau punya amalan. Cerita, saya puasa sekian-sekian banyak, saya sedekah sekian banyak. Habis dengan riak tersebut, lingkup semua. Jadi syaitan bijak dalam godaan-godaan. Seperti syaitan goda Adam macam mana? Dia tak kata kau makan ni kau akan keluar daripada bumi, keluar ke bumi, keluar daripada syurga. Tak. Dia kata aku ni penasihat engkau. Aku penasihat engkau. Kau tahu tak? Malaikat yang kekal Allah sayang tu sebab dia makan ni lah. Sebab tu Allah tak nak bagi kau makan ni. Dia tak nak jadikan kau macam malaikat. Baik kau makan. Kan? Jadi dia akan datang dalam rupa-rupa yang baik. Wajah-wajah yang baik. Jadi kena sentiasa beringat dan ambil peringatan. Kita boleh kesan hanya dengan ada ilmu. Dan hidup di dunia kita pun skamer banyak. Kadang kita rasa macam, dia ni baiklah betul nak buat perniagaan ni, nak buat bisnes, nak kena labur sekian, pum kena. Kecuali orang yang ada pengalaman, yang ada ilmu, dia tahu. Ini awal-awal aku dah tahu dah. Ni penipu, ni skamer punya cara ni. Kan?
Jadi ilmu itulah yang menjadi perisai kita, benteng. Itulah katanya libasut taqwa yang disebut dalam ayat tadi ni. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Kerana pakaian kita ni menjagakan badan kita daripada panas. Kan? Lindung diri badan kita daripada panas, daripada sejuk melampau, daripada terdedah pada angin lah apa segala. Baju ni lah. Begitu juga pakaian takwa tadi melindungkan kamu daripada godaan syaitan, daripada murka Allah, daripada azab Allah. Jadi libas taqwa tadi punca dari mana? Yang pertama, asas ilmu. Yang kedua, amal soleh. Semua kita gabung pandangan ulama. Amal soleh dan kekuatan iman. Termasuk kita perlu kepada jamaah orang soleh. Kena berkawan dengan orang soleh. Kadang dia bernasihat kita, janganlah Pak Haji yang buat itu tak baik, tak boleh. Kita pun, ya ke? Kalau tak ada orang nasihat macam tu, tak ada orang soleh yang nak nasihat macam tu, kita ikut suka hati kita. Jadi perlu kita dengar nasihat-nasihat. Orang yang tak suka dengan nasihat ni lah yang bahaya, yang mana Allah Ta'ala sebut, fabashir ibad, berilah berita baik kepada hamba-Ku. Seperti hamba-Ku yang baik-baik ni, alladzina yastami'una alqaul. Orang yang suka dengar nasihat, dengar peringatan, tazkirah, pengajian dan sebagainya. Fayattabi'una ahsanah, bukan dengar aja, dia nak cuba praktik apa yang boleh dia buat. Dengar dan dia buat, dengar dia buat, dia amal. Ini orang yang berjaya, kata Allah Ta'ala. La yaftinannakum syaitan, wahai anak Adam. Kalau kamu tak ada pakaian takwa tadi, kamu akan digoda oleh syaitan. Dengan senang-senang syaitan akan menyesatkan kamu, seperti mana dulu dah pernah berlaku pada ibu bapakmu Adam dan Hawa, sehingga mereka terkeluar daripada syurga dan tercabut pakaian menutup aurat mereka, terdedah aurat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya jenis iblis ni, iblis and the gang dia, syaitan segalanya, yarakum, dia duk lihat kamu, duk perhati kamu, nampak kamu. Huwa wa qabiluhu, dia si iblis tu dan geng-geng dia, qabiluhu geng-geng dia, syaitan, duk lihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, sedangkan kamu tak nampak dia orang. Ni keliling kita tak banyak, tapi kita tak nampak dia. Kan? Kita tak nampak. Jadi dia macam mana goda dah kita tak nampak, dia bisik sehingga kita jadi idea. Kita, idea saya macam ni. Idea tu, kalau idea yang baik bukan daripada syaitan. Idea yang baik itu bisikan malaikat. Kita ada dua bisikan. Satu bisikan malaikat dan satu bisikan iblis. Jadi bisikan iblis sentiasa ajak-ajak, dorong-dorong kepada kejahatan, dan malaikat kebaikan. Min haitsu la tarawnahum, kita tak nampak. Maka sebab itulah kita guna benda tak nampak ni macam mana? Contoh COVID-19 kita tak nampak. Ikutlah panduan orang yang alim. Alim dari sudut kedoktoran lah. Macam mana? Pakai gini, buat gini untuk hindari. Kan? Begitu juga syaitan ni, benda kita tak nampak. Orang alim je yang tahu taktik iblis syaitan ni. Maka ikutlah panduan dia orang, buat gini. Mungkin terkena juga, terjebak juga, tersilap juga, Allah buka pintu. Tak apa, mai bersih. Engkau dah terpalit dengan dosa kotor, mai bersih sini, taubatnya, istighfarnya, buat amal. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan itu awliya, pemimpin. Dia boleh kontrol siapa dia. Syaitan ni hanya mampu kontrol awliya lil ladzina la yu'minun, kepada orang tak mau beriman, tak mau ambil peringatan, tak mau pakai pakaian takwa tadi. Tak mau cari ilmu. Ini senang. Iblis cocok hidung dia, tarik kanan, kiri, terjun. Kan? Jadi pak turut daripada iblis, syaitan and the gang dia. Maka kita juga jangan biar kita dikontrol. Maka kita jagalah amalan.
Istiqamah dengan amalan. Yang pertama, amalan apa nak istiqamah? Amalan bab fardu yang wajib, yang tu jangan abai-abai. Jangan buat main-main, jangan pandang ringan. Sembahyang azannya kita dah menggelabah nak cari tempat sembahyang. Jangan nanti lah kemudian ni makan dulu, ni dulu. Yalah, memang kalau dah bab makan dengan sembahyang ni pun adalah kelonggarannya. Kalau waktu sembahyang tu masih panjang. Isyak contohnya, kan, isteri kita dah masak hidang dah, tiba-tiba azan isyak, kan, memang kita lapar sangat. Dia baru dah hidang siap dah, tadi marah-marah, mana tak masak ni, lapar ni, cepat, kan. Dia dah hidang azan nak pergi sembahyang pula. Ini tak kena. Nabi kata, idza hadara al-asya wal isya. Dia baris lain tu. Asya dengan isya. Ain bari atas, ain bari bawah. Asya, ain bari atas. Asya tu makna makan malam. Bila dah hidang makan malam dan sampai waktu sembahyang muazan, nak buat mana satu dulu? Faqaddimul asya, kata Nabi. Utama makan dulu. Kan? Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, masa isyak tu panjang lagi. Dan yang kedua, memang kita lapar sungguh. Kalau pergi sembahyang lu, mai pula tu Imam Hafiz pula baca panjang. Hidup menyumpah, aku dah lapar ni. Kan? Isteri yang masak sedap tu, kat rumah masak, kat surau bau sampai sini. Allah, tu imam ni panjangnya, lamanya, lambatnya. Jangan. Utamakan makan. Syaratnya memang kita lapar sungguh. Benda tu dah siap, tunggu nak nyapnya. Kalau baru nak greng, baru nak potong bawang, tu boleh kita pergi sembahyang dulu. Kan? Dan masa solat tu masih panjang. Seperti kita buka puasa Ramadan. Ada yang jenis azan je, kurma dulu, sembahyang, lepas tu makan nasi. Bagus, boleh, ada kebaikannya, memang baiklah tu benda tu. Tapi ada yang azannya dihantam sedulang dulu, kan? Dengan kurma, dengan nasi, apa segalanya, baru pergi sembahyang. Boleh tak? Boleh juga. Tak salah pun. Terpulang. Yang ni pun baik, yang ni pun baik. Mungkin kalau nak tanya mana lebih baik, lebih baik yang pertama tadilah, kurma dulu. Jadi kelaparan tu dah hilang sikit, kan? Dah buka dah, lepas tu bagilah benda tu turun, tak lagi makan pula, kan? Tapi dua-dua tu boleh. Faqaddimul asya, kata Nabi, dahulukan makan. Bila dah hidang, perut dah lapar, masa solat tu masih panjang lagi, makan dulu. Jadi kalaulah tak ada keadaan yang halangan tadi ni, maka utamakan, segerakan solat kita. Inna ja'alna syayatin, kami memang jadikan syaitan ni ketua, pemimpin, komander, memberi arahan kepada orang tak beriman. Orang tak beriman memang ikut dia aja. Orang yang beriman, dia tahu, ni syaitan punya arahan ni, aku tak nak ikut. Jadi itulah beberapa ayat Quran yang kita dapat baca. Pada separuh muka aja kita ambil. InsyaAllah akan datang kita sambung pada ayat 28. Jadi beberapa poin tadi. Yang pertama sekali, tentang sentiasa kita iktiraf kesilapan kita, berdoa minta ampun atas kesilapan kita seperti doa Nabi Adam tadi, lagi bagus. Dan kita merayu pada Allah agar kita tidak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Yang kedua, tentang kita dituntut untuk cari pakaian-pakaian yang baik, diisikan dengan pakaian takwa dalam hati, ilmu, amal kita dan iman kita, supaya itu akan memberi kebaikan kepada apa yang kita buat. Kalau beramal tanpa ilmu akan rosak. Jadi biar ilmu itu penting. Dan disebutkan bahawa tentang pakaian tadi, pakaian ni boleh mengundang kasih sayang Allah. Kalau kita pakai dengan tujuan untuk tutup aurat, dan juga dengan mendapat dengan doa-doa yang diajarkan, dan kita buat pahala daripada pakaian kita, sedekah pakaian pada orang, itu sangat mulia dan sangat baik. Dan terakhir disebut bahawa syaitan ni, godaan syaitan ni macam-macam. Adalah kita belajar sejarah lampau, sejarah para nabi, sejarah orang saleh, sejarah
Mungkin di kalangan sejarah kita, mak ayah kita dulu berlaku macam tu, kita jangan lagi berlaku yang tak baik macam tu. Kalau mereka dah buat benda yang baik, kita tiru-tiru kebaikan mereka. Ambil iktibar daripada pengajaran sejarah. Seperti Allah juga suruh kita tengok balik sejarah Adam dan Hawa, supaya kita juga takkan rugi dalam kehidupan di akhirat nanti. Itulah beberapa poin. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wakhtina bil husna. Wa anta radin anna fi khairin. Wa lutfina afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa ta'a wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Waj'alna minar rasyidin al-faizin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina yarana huwa wa qabilu min haythu la narahum. Allahumma fa'ayis minna kama ayastu minha rahmatik wa qannithu minna kama qannatahu min 'afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'idta bainahu wa bain rahmatik innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.